Baik, esok akan berlangsungnya pembentangan Belanjawan 2024 Madani pada 13 Oktober dan banyak tumpuan yang telah kami berikan sepanjang berminggu-minggu untuk kita lihat apakah solusi, cabaran dan peluang bergerak ke hadapan. Dan antara tumpuan pada pagi ini untuk kita lihat bagaimanakah cabaran peluang untuk usahawan di Malaysia, di mana 79% daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia memulakan perniagaan mereka dengan wang simpanan peribadi mereka serta sokongan kewangan daripada keluarga dan rakan menurut kajian Funding Societies. Platform kewangan digital PKS Asia Tenggara itu telah mendedahkan data tersebut dalam kewangan digital PKS dan tingkah laku pembayaran Laporan Asia Tenggara 2023 yang meninjau hampir 1,000 PKS di Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Vietnam bagi memahami sikap dan cabaran PKS di rantau ini. Ketua Negara Funding Societies Malaysia, Chai Kium pun berkata, kajian tersebut memberikan gambaran berharga tentang cabaran dan peluang dihadapi oleh PKS di Malaysia. Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut adalah Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, merupakan Dekan Pusat Pengajian Siswaza Universiti Malaysia, Kelantan UMK. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum itu, Prof mungkin boleh kongsikan iaitu keadaan semasa. Bagaimanakah mikro dan PKS di rantau ini menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap ekonomi yang kita dapat lihat secara terang dalam beberapa tahun ini sejak pandemik COVID-19 dan apakah cabaran khusus yang mereka hadapi pada masa ini? Okey, terima kasih Ina bagi peluang untuk saya bercakap di sini. Okey, isu ni bukan isu yang baru. IKS dengan mikroindustri ini sudah lama kita dah bincang berpuluh-puluh tahun. Tetapi kenapa belum ada penyelesaian? Kenapa data-data yang dibuat kajian menunjukkan masih mikro masih lagi mempunyai keperitan dan kesusahan. Jadi saya rasa macam ni. Apabila post COVID keadaan landscape bisnes sudah berubah, maka consumer sekarang pelanggan mengharapkan servis yang terbaik. Alright? Dan pelanggan mengharapkan produk itu mesti memenuhi hasrat mereka. Jadi dengan adanya AI, artificial intelligence, dengan digital economy dan sebagainya, sekarang telah memberi banyak peluang kepada pelanggan untuk memilih barang yang mereka sukalah. Tetapi asasnya begini, kita ada banyak agensi-agensi kerajaan. Jadi saya harap Belanjawan Madani yang akan dibentangkan oleh Ahmad Perdana Menteri esok kena lihat balik pemantauan yang teliti di mana allocation telah diberikan kepada IKS mikro, di mana dia pergi, adakah sampai ke tahap mikroindustri usahawan. Kenapa usahawan sekarang terpaksa kena ambil duit sendiri dan menjadi, tetapi dalam belanjawan kita nampak juta-juta ringgit telah dibelanjakan dan kita ada banyak agensi-agensi yang terlibat dalam SME. Tetapi kenapa ini berlaku? Apakah latar belakang dia? Bukan saja berlaku di Malaysia tapi juga di negara-negara lain di Asia. Tapi kita dalam konteks Malaysia. Jadi saya sangat-sangat berharaplah bajet esok ni kita kena ada satu jawatankuasa lah yang tetap untuk memantau ni. Jawatankuasa ini jawatankuasa bebas di mana mereka boleh pantau kewangan itu. Adakah mereka sampai? Jadi kita kena ada jawatankuasa itu dibentuk untuk membuat pemantauan berkala. Apabila bajet diluluskan, bajet itu kena sampai kepada usahawan dan kita study balik apakah usahawan yang kita sekarang ni kreatif atau inovatif. Adakah produk-produk kita hasilkan tu dia standing dengan kualiti antarabangsa, standard antara segi keselamatan dan tentang produk itu dan bagaimana. Kenapa apa sebabnya? Tapi kalau kita lihat dari sejarah yang negara-negara macam kita Tigers seperti di Korea, even China sekarang telah masuk pasaran dunia dengan begitu pantas sekali boleh nampak kenapa mereka berdemikian dengan IKS dengan micro. Kita dapati big name. Saya banyak kali telah bangkitkan isu ni nama-nama seperti Samsung, Hyundai, even like Sony, semua ni daripada micro industri. Kenapa? Jadi saya rasa usahawan sendiri pun kalau sekiranya bajet itu telah diberi allocation, mereka kena gunakan duit itu sebaik-baiknya untuk memperbaiki produk. Jadi sebab itu Nina, saya sangat-sangat mengharapkan universiti-universiti tempatan yang ada pakar-pakar dalam bidang-bidang sains teknologi dan pengurusan sebagainya kena kerjasama, kena tolong kita punya IKS dan microindustry. Saya nampak itu ada banyak lompang di situ. Kedua ialah agensi-agensi dilantik itu mestilah kena pantau apakah allocation itu telah sampai, adakah bisnes itu berjaya atau gagal, kenapa dia gagal, dan kita kena ambil tindakan dengan segera. Kita bukan lihat kepada problem, kita tengok kepada solution. Bagi saya solution lebih penting. Jadi kalau kita every year dalam keadaan kita membelanjakan juta-juta ringgit tapi IKS masih lagi tak perform, masih lagi di bawah 30%.
Jadi di mana kita perlu melakukan perubahan ini ialah bermula daripada IKS dan usahawan sendiri. Usahawan kena gunakan allocation tu, jangan banyak berhutang. Bila kita banyak berhutang, maka hutang tu kita akan bayar tanpa ada apa-apa feedback kepada kita lah usahawan itu. Tetapi saya nak nyatakan Selina, usahawan kita ni memang hebat. Saya ambillah contoh daripada negeri Kelantan kan. Saya duduk 11 tahun. Saya nampak usaha mereka ni memang hebat. Mereka boleh bersendirian untuk memajukan banyak bisnes, terutama sekali makanan kaitan dengan servis industri lah. Tetapi produk-produk itu tak pergi ke mana. Di situ je. Jadi kita nak agensi-agensi di bawah banyak kementerian. Sebab tu saya sangat berharaplah menteri-menteri yang diberi KPI itu mesti menjalankan tugas dengan baik dan kita memberi yang terbaik untuk ni. Bukan saja itu, tapi kita ahli-ahli akademik yang lain pun kena banyak bantu. Macam saya banyak bantu dari segi sumber manusia. Saya bagi banyak idea kepada mereka macam mana kita nak ubah sesuaikan. Contohnya saya bagi tahu kita nak buat gaji progresif. Macam mana kita capai? Mestilah kita kena lihat produktiviti pekerja sendiri. Adakah pekerja bersedia? Kalau gaji pun tak dapat dibayar, bagaimana itu syarikat itu akan survive? Jadi syarikat-syarikat kecil ni kena belajar satu satu kumpulan yang besar. Mereka kena form a team dan mereka kena bekerja sama. Maka dengan cara itu saya rasa akan berjaya. Kalau mereka solo bersendirian, tetap mereka susah nak berjaya. Jadi kita kena study balik attitude, sikap bukan pelanggan tentang usahawan. Kenapa usahawan tu mulakan produk itu? Adakah produk itu boleh memasuk pasaran dunia? Boleh atau tidak? Jadi dalam konteks tu saya rasa kita semua bukan saja beban tu di tangan Yang Amat Perdana Menteri, tapi kita semua kena bekerja sama. Itu pandangan saya awal, Ina. Banyak isu yang telah dikongsikan oleh Prof. Bala sendiri, apa yang boleh saya katakan produk oleh PKS itu sendiri haruslah berkualiti, memenuhi standard, peruntukan dah ada tetapi belum dimanfaatkan. Agensi dan institusi perlu kukuhkan kerjasama termasuk juga dengan pengurusan gaji, tenaga kerja dengan hutang-hutang. Jadi kalau kita nak sentuh untuk kita atasi setiap cabaran di setiap peringkat ini, adakah terdapat dasar atau inisiatif yang sedia ada atau perlu ditambah baik untuk sokong mikro dan PKS dalam menangani setiap cabaran ini? Okey, Ina. Dasar polisi very clear. Itu tak ada masalah. Kita ni kan antara negara yang terbaik sekali dari segi dasar dan juga polisi sedia ada. Sekarang ini pelaksanaan, implementasi itu paling penting. Sebab tu saya tadi mengatakan, Ina, kena lantik satu badan bebas, badan yang penuh dengan integriti, ada good governance, dan badan ini adalah independen untuk memantau setiap belanjawan yang kita telah berikan kepada IKS, adakah IKS telah terima peruntukan itu. Dan saya fokus kepada mikro. So mikro merangkumi lebih kurang 70% dalam negara kita, dan mereka lah sepatutnya satu enjin untuk pertumbuhan ekonomi negara pada masa akan datang. Jadi kalau kita tengok landscape-nya dia adalah bukan saja kita nak tengok cara dia membuat produk, kita juga tengok internal customer dalaman ialah pekerja. Adakah pekerja sudah bersedia mengambil bersama-sama cabaran itu dan mereka kerja untuk IKS dan juga mikro untuk maju. Sebab tu saya katakan mikro tidak boleh berjalan secara individu. Contohnya saya katakanlah perhotelan. Mereka minat nak buat hotel, homestay dan sebagainya. Mereka kena gabung dan berbincang dan sebagainya. Ini berlaku di Korea. Di Korea ini apa mereka berlaku ialah mereka bergerak secara individu tetapi mereka bincang sama-sama. Saya tengok sendiri Ina di universiti yang di Korea. Saya pernah duduk dengan dia orang, banyak profesor dari pelbagai universiti datang bincang, tetapi mereka bergerak sendiri, tapi idea tu dikongsi. Ini jarang berlaku kat Malaysia. Kita ni nak solo tak boleh. Okey, apakah peranan agensi kerajaan-kerajaan yang ada ialah dengan jawatankuasa yang bebas ini kita boleh lantik dalam banyak sektor. Contohnya sektor perkhidmatan, sektor pembuatan, sektor elektronik dan banyak sektor. Jadi dengan itu kita bagi banyak input dan wang itu kena belanja dengan hemat. Kalau tidak, kita menghadapi banyak masalah lagi. Hutang negara akan bertambah, hutang usahawan akan bertambah. Jadi bila mana kita nak menjana pendapatan itu untuk membayar gaji kepada pekerja kita? Baik dasar kita, yang dasar baru YB Rafizi buat tentang gaji progresif. Memang terbaik. Tetapi adakah IKS, mikro telah bersedia untuk itu? Adakah pekerja kita bersedia untuk menukar landscape dia? Adakah mereka dengan ilmu mereka tu membantu syarikat IKS untuk bantu? Sebab tu saya amat risaulah dalam keadaan sekarang ni. Sebab dunia sekarang ni bukan dunia kepunyaan kita. Malaysia adalah kepunyaan everywhere. Jadi Malaysia adalah negara yang paling terbaik sekali. Dalam landscape dia pun bagus, strategik bagus, tapi kita kena ada
satu jawatan kuasa yang tetap ditubuhkan. Ini cadangan saya secara serius sebab saya rasa amat Perdana Menteri pun telah pergi banyak negara, dia buat banyak network, very good. Tetapi apakah implikasi pada negara itu? Jadi setiap orang kena bekerja lah daripada atas sampai bawah. Itu saya punya dan universiti kena banyak bantu. Kita ada banyak produk-produk yang telah jaya di peringkat dunia. Kita telah menang dalam gold medal, silver dan sebagainya. Tapi adakah medal-medal kita menang berlaku. Jadi saya rasa kita kena ada satu 3 penjuru bersama dari agensi kerajaan, dari pihak universiti, kita boleh bagi penyedikan inovasi dan juga di peringkat IKS kita bantu. So we need to help. Itu memang emak kita lah. Dalam agama kata kita kena bantu orang-orang lebih susah. Kalau kita kajian yang telah dibentangkan tadi berlanjutan, kalau IKS tak boleh survive, is very problematic kepada negara kita. Tetapi saya bagi tahu, banyak usahawan-usahawan kita yang muda-muda, yang inovasi, saya tahniahlah kepada mereka. Mereka bertungkus lumus untuk bantu negara kita. Jadi kita kena bantu mereka. Itu yang saya punya pandangan yang awal. Jadi esok memang setiap tahun kita ada belanjawan, memang IKS akan diberi wang yang banyak, tetapi next 12 months, next 12 bulan nanti kita kena dapati, kita kena kurangkan itu, tapi kita banyakkan dia orang punya impact dan sebagainya. Jadi boleh kita bagi gaji. Kalau IKS boleh membuat jana pendapatan tinggi, we can do that. Jadi saya kata buat satu rangkaian antara IKS dan kita bantu sebagai facilitator. Jadi why not? Kita ambil banyak profesor yang terkenal dalam bidang-bidang, bagi mereka peluang untuk jadi jawatan kuasa itu dan mereka pantau dan mereka bagi idea. Ini tiba masa kita kena meluangkan masa bersama dengan IKS dan sebagainya. Itu yang saya nampaklah selama saya dalam akademik dan juga dalam industri. Saya banyak membantu industri. Saya banyak bantu dari segi hubungan hubungan industri, sumber manusia, marketing, entrepreneurship supaya mereka boleh bergerak. Kita pun merancang Universiti Malaysia Kelantan sebagai universiti keusahawanan. Kita akan bergerakkan untuk meningkatkan lagi IKS di Kelantan, keluar dari Kelantan dan mereka boleh berjaya. Dan sama juga negara-negara lain. Jadi kita kena work as a team now. State government, persekutuan mesti bekerjasama. Itulah pandangan saya lah. Baik, kita tahu keadaan sentiasa berubah dan berubah dengan pantas sekali. Bagaimana banyak yang telah dikongsikan harapan dan juga cadangan oleh Prof sendiri, tetapi seperti yang saya katakan tadi, iaitu keadaan dan kita tahu dunia berubah dengan pantas sekali. Jadi bagaimana kerajaan dapat pastikan rangka kerja belanjawan baharu untuk 2024 ini cukup fleksibel untuk sesuaikan diri dalam keadaan yang berubah-ubah dan keperluan yang berubah-ubah, dan apa harapan Prof untuk belanjawan 2024 ini? Okey. Saya cadangkan macam ni, kalau sudah dibentangkan peruntukan kas untuk IKS kan, jangan menggunakan banyak prosedur. Prosedur ini kalau boleh menyebabkan lambat IKS untuk dapat peruntukan itu. Kita kurangkan prosedur-prosedur, kita gunakan satu prosedur yang direct kepada mereka. Maka di sini kita nampak kita jangan melalui banyak saluran baru duit itu sampai. Contohnya katakanlah SOPM telah announce. Dalam masa 2 bulan ini kita kena duduk merangka satu jawatan kuasa yang saya kata tadi bebas untuk merangka dan apa yang kita kena study dulu, apa yang IKS ataupun mikro untuk mereka bergerak dalam industri mereka, apa cabaran mereka, study dulu. Lepas ada problem tu, kita bagi solution. Lepas bagi solution, baru kita bagi peruntukan. Jangan bagi peruntukan terus pada mereka. So mereka ini pun saya rasa mereka perlukan duit untuk membayar hutang mereka. Kalau duit itu bagi untuk bayar hutang, apakah kaitan dengan produk mereka dan develop dan sebagainya. Jadi saya rasa mereka ni entrepreneur. Entrepreneur ni bukan menjana profit dalam masa yang pendek. Mereka bukan businessman, mereka usahawan. Usahawan ini perlu ada jangka masa panjang. Tetapi kita kena create brand kita. Kita kena bawa brand kita di peringkat negeri, di peringkat negara dan sebagainya. Tapi semua ini kena dibantu oleh agensi-agensi yang dibawa untuk bantu IKS ini. Jadi saya rasa agensi-agensi ni pun ada dia punya office pejabat-pejabat di luar negara. Macam Madrid, Kementerian Antarabangsa dan sebagainya. Jadi Kementerian Luar Negara, so, mereka juga boleh membuat promosi-promosi. Jadi saya rasa pameran-pameran yang besar perlu diadakan di Malaysia dan juga di luar negara dan ASEAN. Jadi jangan kita pergi ke negara-negara jauh, kita buat di ASEAN saja. Bolehkah kita penetrate market kita di ASEAN? Macam mana kita nak buat? Apa perlu kita buat? Apa produk kita? Cuba tengok, kadang-kadang kita tengok di Indonesia, makanan dia kan sudah sampai ke peringkat dunia. Makanan Thai sampai. Jadi
Roti canai, semua ini adalah brand-brand kita. Tapi kita boleh rebrand balik. Saya pernah nampak ni Baik. Ina di Australia, ada orang jual nasi kukus tapi dia rebrand. Namanya lain, kedainya lain tapi memang orang ramai pergi. Jadi kenapa kita tak buat macam tu? Jadi saya rasa buat benda yang kecil tapi look at the big picture. So again, dalam belanjawan ni saya harap, sangat-sangat harap next budget IKS sudah membuat pertumbuhan ekonomi yang hebat. Kita tak nak mereka berhutang. Kesian tahu, Ina, nanti mereka berhutang, macam mana mereka nak bayar gaji pekerja? Macam mana mereka nak tumpukan pada keluarga mereka? Macam mana tumpukan kepada negara? So I look at the big picture. Malaysia is the best country. Kita boleh menggerak lebih pantas dari negara-negara lain. Tapi kalau kita ada prosedur, jangan banyak prosedur, kita cut off and direct one procedure and ada jawatankuasa dan terus kita pantau dan kita bantu mereka. Itu Baik, cadangan itu saya. adalah antara harapan dan sinaran untuk usahawan di Malaysia menjelang Belanjawan 2024 dan kita dapat berharap untuk sediakan PKS dengan sokongan kewangan yang diperlukan untuk berkembang maju. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Malaysia Kelantan UMK, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.